Selamat pagi saudara-saudara yang disayangi oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， yang semangat mau dengar firman Tuhan, yuk lambaikan tangannya dulu dong. 今天早上我们有 Amin, haleluya, puji 要来 Tuhan. 听神的话，也可以举举手。 Saudara-saudara, kita masih di dalam rangkaian seri khotbah berdasarkan kitab Yosua. 我们今天还是在约书亚记的系列里， Minggu lalu sudah dibahas Yosua pasal 6. 上个星期我们已经思想了约书亚记的第6章。 Nah, hari ini tema khotbah kita adalah dosa yang tersembunyi, kekalahan yang terbuka. 今天我们的主题就是被隐藏的罪，但是公开的失败。 Mari kita buka firman Tuhan dari Yosua pasal 7. 我们打开我们的圣经《约书亚记》的第7章。 Nats yang akan dibaca ini cukup panjang. 今天我们要读的经节有点长， Itu sebabnya saya meminta untuk Ibu Miranda membacanya di dalam bahasa Mandarin saja. 之所以我们这第一堂我们就是用中文来读。 Saudara-saudara yang berbahasa Indonesia bisa mengikuti yang ada di screen. 也要看印尼文的，我们可以在视频上也可以看到印尼文的经节。约书亚记第7章第1节，以色列人在当灭的物上犯了罪，因为犹大支派中谢拉的曾孙撒底的孙子加米的儿子亚干取了当灭的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。当下约书亚从耶利哥打发人往伯特利东边靠近波亚文的埃城去，吩咐他们说：你们上去窥探那地。他们就上去窥探埃城。他们回到约书亚那里，对他说：众民不必都上去，只要2-3千人上去，就能攻取埃城，不必劳累众民都去，因为那里的人少。于是民中约有3000人上那里去，竟在埃城人面前逃跑了。埃城的人杀了他们36人，从城门前追赶他们，直到示巴林，在下坡杀败他们，众民的心就消化如水。约书亚便撕裂衣服，他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前匍匐在地，直到晚上。约书亚说：哀哉，主耶和华！你为什么禁令这百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约旦河那边倒好。主啊，以色列人竟在仇敌面前转背逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的民从地上除灭。那时你为你的大名要怎样行呢？耶和华吩咐约书亚说：起来，你为何这样匍匐在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了他当面的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当面的放在他们的家具里。因此以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前转背逃跑，是因成了被咒诅的。你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。你起来，叫百姓自洁，对他们说：你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列的神这样说：以色列啊，你们中间有当灭的物，你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住。第19节，约书亚对亚干说：我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所做的事告诉我，不要向我隐瞒。亚干回答约书亚说：我实在得罪了耶和华以色列的神，我所做的事如此如此。我在所躲的
财物中看见一件美好的，是哪衣服？200舍克勒银子，一条金子重50舍克勒，我就贪爱这些物件，便拿去了。现金藏在我帐篷内的地里，银子在衣服底下。然后25节。约书亚说：“你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。”于是以色列众人用石头打死他，将石头扔在其上，又用火焚烧他所有的。26节，众人在亚干身上堆成一大堆石头，直存到今日。于是耶和华转意，不发他的烈怒，因此那地方名叫亚哥谷，直到今日。 Ya, terima kasih Bu Miranda. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu di dalam khotbah kita merayakan kemenangan bangsa Israel karena menaklukkan kota Yeriko. 弟兄姐妹，上个星期我们分享的以色列他们都战胜了耶利哥城。 Tetapi di dalam pasal ini kita melihat kekalahan dari bangsa Israel. 但是在这一章，我们就看到了以色列人的失败。 Di dalam 2 pasal kita melihat bagaimana Israel yang sudah mencapai puncak sekarang dia mengalami sebuah kekalahan yang telak. 我们在这里可以看到以色列人他在上一章他们怎样的达到高峰，然后现在他们又走向失败。 Bahkan ini adalah sebuah kekalahan yang konyol. 这是一个很可笑的失败。 Karena sebetulnya Ai itu adalah kota yang jauh lebih kecil daripada kota Yeriko. 因为在这里我们可以看到，埃城是比耶利哥城小的很多。 Demikianlah juga kenyataan hidup kita, bukan? 但是我们现实生活也是如此。 Di dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak selalu menang. 在我们的人生当中，我们不是一直的都会可以战胜的， Tidak selalu di puncak, 也不会一直在高峰， tidak selalu kuat. 也不会一直的刚强。 Maka ini juga merupakan sebuah peringatan yang keras bagi kita. 所以这也是对我们的一个警告， Jangan sampai sebuah kemenangan di dalam hidup ini membuat kita sombong. 不要让我们在生活当中的一些战胜胜利，使我们变骄傲， Membuat kita tidak lagi berhati-hati. 使我们不再谨慎。 Dan kalau kita mau mengakui dengan jujur, 如果我们要实话的说， seringkali kekalahan di dalam hidup kita itu bukan dari luar. 经常我们在生命当中的失败，很多时候都不是来自外在的。 Seperti di dalam cerita ini, saudara-saudara, bangsa Israel kalah oleh sebuah kota yang lebih kecil. 就像这以色列他们就是不能是在这么一个小的城市里失败了。 Mereka tidak menghadapi musuh yang lebih kuat. 他们没有面对更强大的敌人， Tetapi kekalahan mereka dimulai dari masalah di dalam diri mereka sendiri. 但是他们的失败开始在他们自己内在的问题， Secara khusus ada satu orang bernama Akan. 也就是有一位叫亚干的人。 Saudara, apa kesalahan dari Akan? 亚干的人，他做了什么错事？ Dia melanggar perintah Tuhan yang ada di dalam pasal sebelumnya, pasal 6. 他就是犯了神在上一章那里的命令。 Tuhan berkata bahwa ketika engkau sudah mengalahkan Yeriko, maka semua barang-barang di dalamnya engkau harus musnahkan. 就是在上一章我们知道神吩咐他们，你们已经战胜了耶利哥，你们所里面耶利哥城所有的东西都要奉献给神。 Kecuali logam-logam mulia seperti emas dan perak harus dipersembahkan kepada Tuhan. 除了金银那些，你们都要献给神。 Intinya Tuhan melarang bangsa Israel untuk menjarah barang-barang dari kota Yeriko. 就是神不允许他们把耶利哥城的里面的东西都夺去。 Tetapi persis disitulah kesalahan dari Akan. 但是就是在那里亚干犯罪了。
Dia mencuri barang-barang berharga untuk dirinya sendiri. 他偷了那些宝，藏在他偷了他自己，他藏了在他那里。 Disinilah kita melihat kekalahan dimulai bukan dari orang luar, bukan dari pihak luar, tetapi dari diri sendiri. 在那时，我们就看见他们的失败不是来自外在的，但是在他们自己里面。 Kekalahan rohani kita tidak dimulai dari dunia yang terlalu gelap. 我们属灵的失败也不是在黑暗的世界当中， Tapi karena hati kita yang menjauhi terang itu. 但是因为我们的心已经远离的那光。 Kekalahan kita dimulai dari kita tidak dekat dan tidak taat kepada Allah. 我们的失败是因为我们不亲近神，不顺服神。 Saudara-saudara, berdasarkan kisah ini saya mengajak kita melihat tiga pelajaran dari dosa Akan. 在这个故事里面，我们可以看到亚干受教的3个教训。 Saya percaya saudara yang namanya dosa entah zaman dulu atau zaman sekarang itu memiliki proses yang sama. 不管是古代还或者现代的罪，都是有一个过程的。 Itu sebabnya kita perlu belajar dari kegagalan, kejatuhan Akan. 之所以我们要从亚干的失败当中学习。 Pelajaran yang pertama saudara-saudara, dosa memang bisa kita sembunyikan dari manusia, tetapi pasti selalu terlihat oleh Allah. 第一个的教训就是在人面前是可以是可以隐藏的，但是在神的面前是显明的。 Sejak kecil kita belajar untuk menyembunyikan kesalahan kita. 从小我们就已经开始了隐藏我们的错。 Kita tidak mau orang tua tahu kalau kita melakukan sesuatu yang salah. 我们不想我们的父母知道我们已经做错事了。 Perlahan kebiasaan itu pun kita bawa sampai dewasa. 然后这种习惯我们一直带到我们成长长大。 Kita menjadi orang-orang yang sangat ahli menyembunyikan dosa-dosa kita. 我们变成很擅长隐藏我们的罪的人。 Kita tetap ke gereja. 我们依然的去教会， Kita rajin melayani. 我们很努力的侍奉， Wajah kita penuh dengan senyum. 我们的脸都充满着微笑。 Dari luar hidup kita rapi. 从外在我们看起来都很完美， Tetapi di dalam sesungguhnya belum tentu seperti itu. 但其实，在我们里面，有时候也不一定是这样的。 Itu yang dilakukan oleh Akan. 那也就是亚干所做的。 Dia mengambil barang-barang berharga, dia umpetin, dia sembunyikan, bahkan ada yang ditanam ke dalam tanah. 他拿了那些宝贵的东西，然后他就隐藏起来，有的甚至他埋在地下。 Oh ya, dia berhasil menyembunyikan dosanya di hadapan orang. 是的，他在人的面前，他是可以隐藏的他的罪恶， Tetapi dia gagal menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. 但是在神的面前，他不能隐藏了。 Kalau saudara baca ayat 10 sampai 15, Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Akan. 如果我们看第10节到第15节，神知道他可以看见亚干所做的事， Saudara, inilah pelajaran pertama buat saya dan buat saudara. 这就是第一个的教训。 Tidak ada satupun dosa yang benar-benar tersembunyi di hadapan Allah. 没有一个罪是可以在神面前隐藏的。 Ya mungkin tersembunyi dari pasangan kita. 可能我们可以跟我们的配偶隐藏起来， Pendeta kita mungkin tidak tahu. 可能我们的牧师不能知道， Bahkan seluruh jemaat tidak ada yang tahu dosa yang kita lakukan. 甚至所有的会友都不能知道我们的罪， Tetapi Allah tahu. 但是神知道。 Pelajaran yang kedua. 第二个教训， Apapun dosa yang kita lakukan pasti mendatangkan konsekuensi negatif. 无论我们犯了什么样的罪，最肯定带来负面的后果。
Konsekuensi negatif di sini tidak selalu dalam bentuk-bentuk lahiriah atau yang terlihat. 这负面的后果不一定是我们肉体上可以看见的， Tetapi dosa yang kita lakukan pasti pertama-tama akan menghancurkan diri kita dari dalam. 第一，我们所犯的罪肯定先是毁灭我们的自己里面的。 Setiap kali kita jatuh di dalam dosa, ada rasa bersalah yang membebani jiwa kita. 每一次我们犯罪，肯定是有一个错误感， Kita kehilangan damai, sukacita. 我们失去了喜乐平安， Kita cemas dan takut akan terbongkar. 我们很焦虑、很担心，这些都会被公开， Dan perlahan-lahan kita mulai jauh dari Tuhan. 然后我们慢慢的远离了神， Doa terasa hampa. 我们祷告也好像是空虚的， Ibadah hanya sebuah kewajiban agamawi. 崇拜只是宗教的一个任务。 Dan kalau ini tidak kita selesaikan, saudara-saudara, 如果我们没有把这些消除， hati kita semakin tumpul, semakin tidak peka terhadap dosa. 然后我们的心对罪恶就会变得不敏锐。 Dan dari akan kita juga belajar bahwa konsekuensi itu bukan hanya pada pelaku. 然后在亚干那里，我们也学习到，它后果不一定只是对那个犯罪的人， Dosa akan juga mendatangkan konsekuensi yang buruk kepada orang-orang lain. 亚干的罪也是给其他人带来负面的后果。 Karena dosa akan, maka bangsa Israel kalah melawan Ai. 因为亚干的罪，以色列人以色列人对埃城已经失败了。 Alkitab mencatat 36 orang meninggal dunia karena dosa akan. 在圣经里记载有36个人已经在战场上死掉了。 Saudara, seringkali kita berpikir, ini hidup saya. 很多人我们很时常都想，这是我的生活， Ini pilihan saya. 这是我的选择。 Ya kalau saya berdosa, biar saya menanggung sendiri. 如果是我犯了罪，就后果我自己承担。 Tetapi dosa tidak bekerja begitu, saudara. 但是罪恶不是这样的， Dosa yang kita lakukan sendiri itu juga bisa berdampak kepada orang lain. 我们自己所犯的罪也可以带来负面的后果给其他人。 Seorang suami yang menyimpan dosa perselingkuhan 一位丈夫他如果在外面有个外遇， pasti akan merusak pernikahannya dan keluarga. 肯定可以破坏他的婚姻还有家庭。 Seorang pemimpin rohani yang jatuh di dalam dosa 一个宗教领导，他如果犯的罪， pasti akan membuat jemaatnya terluka. 肯定他会伤害到他的会友们。 Jadi mulai hari ini saudara, kita harus tahu, mengerti bahwa dosa yang kita lakukan berdampak bagi diri sendiri dan bagi orang lain. 所以今天我们要明白一件事，就是我们所犯的罪，不仅仅带给自己负面的后果，但是也带给其他人负面的后果。 Pelajaran yang ketiga, 第三的教训， saya ingin mengajak saudara melihat lebih spesifik. 我们要看这个比较仔细的。 Kalau menurut saudara, sebelum saya klik ya, menurut saudara sebetulnya dosa akan ini dosa apa sih? Kalau saudara bisa kasih nama, dosa apa sebetulnya? 弟兄姐妹，如果可以可以看到的话，这个亚干他其实犯了什么的罪呢？ Menurut saudara dosa apa? 弟兄姐妹认为是什么罪恶？ Udah bacakan tadi ya. 我们已经刚读了圣经， Dosa apa? 什么罪？ Coba jawabnya sama sebelah kiri, sebelah kanan. Gak usah teriak, gak usah. Ngomong Omen sebelah kiri,在 sebelah kanan. 跟 Dosa apa menurut saudara? 旁边的人，我们跟他们讨论一下， Hah? Apa dosa perzinahan? 是不是犯阴间？ Apa dosa membunuh? 是不是杀人？ Udah jawab? Tidak taat tentu. Tapi Push. apa spesifiknya? 不顺服，当然他是不顺服了，但是 Ya. 仔细的是什么？ Ibu yang di depan mengatakan dosa mencuri. 是说偷东西的罪， Betul juga. 也是
对的。 Tapi apa akarnya? Kenapa dia mencuri begitu? 但是为什么他会偷呢？它原因是什么？ Yes, betul sekali. Tamak atau keserakahan. 就 Betul. 是贪婪、贪心。 Siapa yang tadi jawabnya benar? Angkat tangan. 答对的可以举手。 Ya, abis ini boleh ambil kroket ya, gratis ya, lontong gratis nanti abis ini ya. Nah, saudara-saudara, betul sekali, akarnya itu adalah keserakahan. 就是它的根，也就罪恶在罪的根就是贪婪。 Nah, inilah pelajaran ketiga yang kita mau petik, saudara. Keserakahan adalah dosa yang sangat serius dan berbahaya. 贪婪就是严重并危险的罪。 Mengapa serius? Mengapa berbahaya? 为什 Saudara? 么会严重、会危险呢？ Karena dosa keserakahan seringkali melahirkan dosa-dosa lain. 因为从这个贪婪可以继续犯其他的罪 Itu sebabnya tadi ibu berkata dosa mencuri. Betul, tapi itu anaknya. 啊，就是贪婪了，然后他就偷，就是从贪婪开始，然后再偷。 Sumbernya itu keserakahan. Itu yang membuat dia mencuri. 它的根源就是贪婪，使他可以去偷。 Dan dalam banyak kasus lain orang yang serakah ingin punya sesuatu. Dia bahkan rela dan tega membunuh orang lain. 甚至在其他的有的人，他因为贪婪，他愿意去杀别人。 Celakanya saudara, kita hidup di zaman modern yang seringkali menormalisasikan, menganggap wajar keserakahan itu. 糟糕的是，在现代有很多人都认为这个贪是很正常的。 Apa sih salahnya punya barang, punya harta lebih banyak lagi? 我们要有更多的财产、财富，有什么错呢？ Kita ini di restoran banyak itu ya yang aice, all you can eat. 在我们也可以在我们很多餐厅都是有那个自助餐。 Kita kalau udah masuk restoran all you can eat, 如果我们进了那个自助餐， kita ambil sebanyak-banyaknya, betul nggak? Ayo 我 jujur. 们都拿了很多， Iya kan? Perut udah mau meledak, tetap ambil. 吃的很饱了，我们还是要去拿。 Selama ban pinggang masih bisa dikurangin satu lubang, ambil sepiring lagi. 只要在裤子还可以再脱一个，我们都还要吃。 Satu lubang ban pinggang itu setara dengan satu piring. 这个腰带的一个空子就是代表一盘的食物。 Kita nggak pernah puas dengan apa yang kita punya. 我们所拥有的，我们不会满足。 Saudara, di bagian yang ketiga ini saya mau lebih panjang tentang dosa keserakahan. 在第三点，我们会比较长，就是关于这个贪婪的罪。 Apa intisari dosa keserakahan? 这贪婪是什么呢？ Tuhan Yesus pernah mengatakan dengan sangat baik di dalam Lukas pasal 12 ayat 15. 主耶稣曾经在路加福音12章15节里那里有说到。 Berjaga-jagalah dan waspadalah atas segala bentuk keserakahan karena hidup seseorang tidak bergantung pada banyaknya harta yang ia miliki. 你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。 Saudara, inti dari keserakahan adalah ketika kita menjadikan apa yang kita punya sebagai dasar sumber hidup kita. 这个贪婪主要就是我们所拥有的成为我们生命的基础。 Kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi kita bergantung kepada apa yang kita punya. 我们不再依靠神，但是我们就是依靠我们所拥有的。 Itu sebabnya orang yang serakah tidak pernah bisa merasa cukup. 之所以贪心的人，他不会感到满足的。 Itu sebabnya orang yang serakah selalu merasa khawatir kalau apa yang dia punya berkurang atau hilang. 所以，这个贪心的人，他会一直的很担心他所拥有的会变减少， Karena dia menganggap itulah dasar hidupku. 因为他认为那就是他生命的基础。 Saudara, di dalam kitab Kolose dan kitab Efesus, 在哥罗斯书，然后在以弗所书里， dikatakan keserakahan itu seperti penyembahan berhala. 在那里说贪心就是像拜偶像。
Kenapa, saudara? 为什么呢？ Kenapa keserakahan itu disebut seperti atau itu adalah penyembahan berhala? 为什么贪婪就像是拜偶像？ Kita mesti ngerti dulu apa penyembahan berhala. 我们要先知道什么是拜偶像。 Penyembahan berhala itu adalah ketika kita memperlakukan sesuatu itu seperti Tuhan dalam hidup kita. 我拜偶像意思就是我们把一件事、一个东西就当成了我们的主。 Kita berharap pada sesuatu untuk mendatangkan kebahagiaan, kepastian hidup ini. 我们指望这些，它可以带给我们快乐。 Artinya kita sedang menggeser Tuhan dari hidup kita. 意味着我们已经把上帝的位置已经挪开了， Dan kita menjadikan apa yang kita miliki itu seperti Tuhan. 然后我们把我们所拥有的就像当成了我们的主， Itulah keserakahan. 那就是贪心贪婪。 Saudara, mari kita lihat lagi ayat 21. Ini menarik sekali. 然后我们再看21节， Saya minta Ibu Miranda bahasa Mandarin aja, yang lain bisa baca Indonesia di screen. 约书亚记的第7章21节，我在所夺的财物中看见一件美好的是那衣服，200舍克勒银子，一条金子重50舍克勒，我就贪爱这些物件，便拿去了。现金藏在我帐篷内的地里，银子在衣服底下。 Ini adalah pengakuan Akan. 这就是亚干的他的承认，他承认了。 Perhatikan ada 4 kata kunci yang saya highlight. 我们可以看到，我们那个有4个词我们要注意的。 Inilah 4 tahap dari dosa keserakahan. 这就是贪婪这个4个节奏，4个过程。 Kenapa kita perlu belajar 4 tahap ini? 为什么我们要学习这个4个过程呢？ Supaya kita bisa lebih berhati-hati. 使我们可以更谨慎。 Jangan sampai kalau dosa itu sudah begitu besar, maka kita tidak bisa lagi melawannya. 不要让这些罪变得多么的大，使我们不能去抵抗它了。 Jadi selama masih kecil, masih tahap-tahap awal, kita bisa mencegah. 在刚开始还是小小的，我们可以预防。 Tahap pertama saudara melihat. 第一，我们就是看见 Akan melihat jubah Babilonia. 亚干看见一件美好的十纳衣服， Ia melihat emas dan perak. 他看见了银子、金子。 Yang salah itu bukan melihat. 错不是在看， Dalam hidup kita juga kita sering melihat banyak hal, betul nggak ya? 在我们生活当中，我们也可以看到很多的东西。 Tapi bagaimana kita melihatnya itu? 但是我们这里怎样的去看？ Apakah kita melihat dengan hati yang waspada? 我们是不是以谨慎的心去看？ Apakah kita melihat dengan sebuah kepekaan hal yang baik, hal yang buruk, hal yang jahat dan sebagainya? 是否我们的心有一些敏锐的心去看，看这些是好的还是坏的？ Yesus pernah berkata, mata adalah pelita tubuh. 耶稣也曾经说，我们的眼睛是身体的光。 Artinya apa yang kita izinkan masuk melalui mata kita, itu yang akan membentuk diri kita. 是我们可以看这些我们所看见的，我们允许我们看的，可以来塑造我们的心。 Jadi kalau saudara punya kelemahan itu boros atau suka belanja berlebihan. 如果我们的软弱就是乱花钱， Ya boleh pergi ke mall, lihat-lihat, boleh, bukan berarti nggak boleh. 可以，我们可以去商场，可以逛逛，可以看。 Tapi kita mesti sadar kelemahan diri sendiri. 但是我们要知道自己的软弱， Jangan ngelihat brand bagus, 不要看了一个牌子， diplototin, 然后我们一直的去看， dilihat 5 menit. 去看5分钟， Saudara, lihat boleh, 可以看 3 detik aja. 3秒就可以了， Ya, coba 看3秒， bilang kiri, bilang kanan, lihatnya 3 detik aja. 看3秒就可以了。 Yang kedua kita lihat, 第二，
membayangkan. 就是想象。 Memang kata ini tidak ada di dalam ayat tadi. 这个词在这个经节里没有写， Tetapi perhatikan ayat ini mengatakan ketika akan melihat baju dari Babilonia itu lalu dia menilai, wow bagus sekali. 我们可以看到，当亚干看见了有一个衣服，然后他就开始的说这衣服很好看，很美好。 Jadi membayangkan di sini membayangkan nilai dari barang itu. 在这里的想象就是去想象这个东西的价值。 Dan dia mulai membayangkan, oh kalau seandainya aku punya itu, waduh alangkah gantengnya diriku. 然后他们可能开始想象，如果我有了这件衣服，我可能会看得比较好看。 Seandainya aku punya harta atau punya barang itu, wow orang-orang akan lebih hormat sama aku. 如果我可以拥有这些财富，可能人家会比较尊敬我。 Nah kalau saudara sudah pada tahap ini berarti virus keserakahan itu sudah mulai masuk ke dalam pikiran saudara, saudara biarinin gitu ya. 如果到了这一个过程，我们就那个贪婪的病菌就开始进入了。 Virus itu saudara pelihara sampai makin banyak gitu. 这个细菌我们就开始养它。 Tahap yang ketiga menginginkan. 第三就是贪爱。 Setelah saudara bayangkan, lalu saudara mulai timbul keinginan yang besar. 当我们已经在想象了，然后我们就开始贪爱了。 Dan seringkali di tahap ini kita sudah tidak bisa lagi kembali. 在这一个过程，我们就不能倒回去了。 Keinginan itu begitu besar. 就我们这个贪爱是多么的强， Aku berhak mendapatkannya. 我必须得到它。 Aku harus memilikinya. 我必须去拥有它， Dan akhirnya saudara-saudara kita tiba pada tahap terakhir. 然后到了最后一个过程， Mengambil. 也就是拿去。 Kita tidak akan berhenti pada hanya menginginkan, tetapi kita mau dan kita mengambil. 我们不只停止在想要，但是我们继续的去拿。 Nah itu sebabnya sekali lagi saudara-saudara kita perlu mengerti cara kerja keserakahan. 之所以我们要明白这个贪婪的过程。 Saudara bayangkan seperti sebuah mobil yang sedang ada di sebuah jalan yang di pinggirnya jurang. 我们可以想象有一辆车，它走在山边。 Nah, saudara-saudara kita bisa tahu mobil itu akan jatuh dalam jurang dari mana? 我们可以知道这个车会掉在山崖里面是怎样知道呢？ Sebelum dia masuk ke jurang kita udah tahu bahwa mobil itu pasti akan masuk jurang. Taunya dari mana? 在它还没掉在山崖里面，我们就可以知道了，这辆车肯定会掉下去的。 Lihat dari rodanya. 就是从它的轮子， Ini jalanan lurus nih. 这路是直走的，直的， Sebelah kanannya jurang. 右边是山崖。 Kalau saudara lihat mobilnya, rodanya udah begini nih ke kanan dikit. 如果它的轮子已经开始向右了， Pasti masuk jurang. 肯定会掉下去的。 Gak usah tunggu buktiin, pasti masuk jurang. 不需要再等下去看，肯定会掉下去的。 Roda kalau udah miring dikit, udah arahnya pasti ke sono. 如果它的轮子开始的向右，肯定它会掉下去的。 Makanya sebelum masuk jurang, rodanya dibenerin dulu. Ngerti maksud saya saudara ya? 之所以还没掉下去的时候，这个轮子要弄直。 Saudara, saya akan masuk di dalam bagian terakhir dari khotbah kita. 最后，弟兄姐妹，我就进入了最后一点。 Sekarang saya akan membawa kita kepada Kristus. 现在我们要看基督。 Saudara, pelanggaran Achan mendatangkan penghukuman bagi banyak orang. 亚干的犯罪造成所有人的惩罚， Tetapi kita bersyukur kita punya Kristus. 但是我们感恩，因为我们拥有基督。 Yang justru sebaliknya penebusan Kristus mendatangkan pengampunan bagi semua orang. 就是相反的，基督的救赎为所有的人带来。 Itu sebabnya saudara-saudara, saya sungguh rindu menantang, mengajak kita untuk
melihat diri sendiri masing-masing. 之所以我要邀请大家来看我们自己里面， Jangan jadikan khotbah ini hanya teori. 不要把这个道只是理论而已， Jadikan khotbah ini seperti cermin. 要把这个道成为我们的镜子， Apakah ada dosa tersembunyi di dalam hidup kita? 在我们生活当中是否有被隐藏的罪？ Saudara, inilah kabar baiknya, pengampunan Allah selalu tersedia bagi setiap kita. 这就是好信息，因为神的赦免一直的存在。 Bagaimana kita menerima pengampunan Allah? 然后我们如何接受神的赦免呢？ Kalau saudara lihat gambar di belakang saya, 如果我们看这个视频的图片， bayangkan pengampunan Allah itu seperti sebuah hadiah. 我们要想象神的赦免是一个礼物，一件礼物。 Misalnya kalau Ibu Miranda kasih saya hadiah, 比如说，我给牧师一件礼物， hadiahnya gratis, 这礼物是免费的， hadiahnya bagus. 这礼物很好看。 Bagaimana cara saya menerima? 要怎样的去接受这件礼物呢？ Saya mesti ulurkan kedua tangan saya, betul nggak? 我必须 Iya kan? 把双手伸出去。 Ibu Miranda kalau kasih kado, tapi saya tangannya tidak terbuka, ya kadonya jatuh ke tanah. 如果我给牧师礼物，但是牧师没有伸手的来接受，肯定这个礼物会掉下去的。 Berdasarkan ilustrasi ini, saudara, mari kita lihat dua hal yang kita harus lakukan untuk bisa menerima anugerah pengampunan Tuhan. 从这个描述当中，我们要看我们怎样才可以接受神的赦免。 Yang pertama tentu pertobatan. 第一，肯定就是要悔改， Bukan sekedar merasa bersalah karena takut dihukum. 不是因为我们感到错了，然后害怕被惩罚， Bukan sekedar merasa bersalah karena ketahuan. 不是因为我们怕被被别人知道了。 Tapi ada suatu penyesalan yang jujur dalam diri kita. 但是在我们里面有一个后悔，有一个真诚的心。 Bahwa dosa yang kulakukan ini membuat Tuhan sedih. 我们要知道，我们所犯的罪已经伤了神的心。 Termasuk kalau kita bersalah kepada orang lain, kita juga harus mengaku kepada orang yang sudah kita sakiti itu. 也就像我们如果做错对别人，我们做错了，我们要跟他道歉。 Tidak berhenti pada pertobatan, maka yang kedua adalah ketaatan. 不仅仅在悔改，但是第二的也要顺服。 Pertobatan tanpa ketaatan hanyalah emosi semata. 悔改没有不顺服的悔改，只是心理上的。 Saudara ingat cerita wanita pezinah yang dibawa kepada Yesus? 我们还记得有一个翻银间的女士， Yesus berkata, aku tidak akan menghukum kamu. 耶稣说：“我不会惩罚你， Tapi perhatikan kalimat berikutnya, jangan berbuat dosa lagi. 但是不要再犯罪了。” Tuhan mau wanita itu bukan hanya menyesali dosanya, tetapi juga taat, tidak lagi melakukan dosa yang sama. 神不仅仅他要悔改，但是也要他顺服，不再去犯罪了。 Saudara, saya tahu waktu saya sudah habis, saya minta izin 3 menit lagi untuk menutupnya. 还有3分钟， Saudara-saudara, kita kembali kepada Yosua pasal 7 ayat 26. 然后我们再到约书亚记的第7章26节， Ketika Akan sudah dihukum, 当亚干已经被惩罚了， maka untuk memperingati peristiwa itu, tempat di mana akan dihukum itu disebut lembah Akor. 在亚干被惩罚的地方，然后被纪念成就是亚各谷，被叫成亚各谷。 Untuk mengingat disitulah kegagalan, disitulah kehancuran, disitulah hukuman Allah. 就是在那里可以提醒每个人，在那里神的惩罚，在那里就是失败，在那里就是苦难。 Di dalam kitab Hosea, nama lembah Akor disebut kembali. 在赫西亚书，这个亚各谷再次的被提到。 Tetapi kali ini Tuhan berjanji, aku akan mengubah lembah Akor menjadi pintu pengharapan. 但是在那里，神说他会把亚各谷改成指望的门。
Wow, ini adalah sebuah nubuatan yang luar biasa. 这是有多么伟大、多么好、多么大的预言。 Dosa tidak akan pernah menjadi titik akhir. 罪不是追踪， Murka dan penghukuman Allah tidak pernah menjadi titik akhir. 神的惩罚也不是最终。 Allah terlalu mengasihi orang berdosa seperti saya dan saudara. 神爱罪人， Dia ingin membawa pengharapan kepada orang-orang yang berdosa. 他想把盼望带给罪人。 Saudara, ini slide terakhir saya. 这是最后一个屏幕。 Saudara perhatikan di dalam cerita ini akan mengakui dosanya. 然后在这里我们可以看到亚干承认了他的罪。 Kalau saudara baca ayat 20 sampai 21, sebenarnya pengakuan Akan itu bagus loh. Dia jujur, terperinci, jelas mengaku dosa. 其实我们看20节、21节，可以看到亚干其实他在承认他的罪的时候，他很诚实的、很真诚的。 Tapi apakah dia diampuni? 但是不是他被赦免了？ Tidak. 没有， Dia dihukum mati. 他被惩罚了，然后也被毁灭了。 Dia dirajam. 他被石头丢死了。 Tetapi kita yang sekarang hidup di zaman anugerah, kita patut bersyukur. 但是因为我们现在活在恩典， Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Hosea, lembah Akor akan kuubah menjadi pintu pengharapan. 就像何西雅书的预言，亚割谷变成了指望的门。 Di dalam Kristus, pengakuan dosa kita justru menuntun pada pemulihan diri kita. 在基督里，我们的认罪带来了生命的恢复。 Dosa yang kita lakukan tidak lagi menjadi sesuatu yang akan menentukan nasib kita di dalam kekekalan. 我们所犯的罪，已经不是成为我们在永恒当中的一个重点。 Karena Kristus sudah menanggung hukuman dosa, yaitu kebinasaan kekal. 因为耶稣基督已经承担了我们的罪，也就是死亡。 Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们一起低头祷告。